Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, cikgu akan sambung terus kepada 8.1.4 okay, standard pembelajaran SP 8.1.4 iaitu membuat dan mengesahkan konjektor tentang vektor selari. Okay, vektor selari. Okay, kita buat sama-sama inquiry 1 muka surat 218. Jadi kita boleh nampaklah nanti macam mana kita sahkan konjektor tentang vektor selari. Okey, tengok cari magnitude. Jadi terus pada soalan berikut, cari magnitude bagi setiap vektor. Okey, magnitude bagi setiap vektor kita cari. Okey, vektor AB, magnitude bagi vektor AB. Okey, ini simbol dia kan, sama dengan punca kuasa 2. Okey, tengok jarak dia ke sini. Bentukkan segitiga bersudut tegak. Okey, jadi ini 3 unit, ini 4 unit. So, 3 square plus 4 kuasa 2 sama dengan punca kuasa 9 tambah 16. So, ini sama dengan 25. So, puncakan 25 dapat 5 unit. Okey, itu AB. Kemudian vektor C ke D. Okay. CD sama dengan punca kuasa berapa unit ni? Ini 3, 6, ini 8. So 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 sama dengan punca kuasa. Okay, 36 tambah 64. So, ni tambah jadi 100. So, punca kuasa 100 jadi 10 unit. Okey, nampak Itu yang pertama. Step yang kedua, disuruh cari nisbah bagi magnitude AB kepada CD. Okey, yang kedua. Cikgu letak kat sini Disuruh cari nisbah AB magnitude vektor AB nisbah magnitude bagi vektor CD. Jadi tadi kita dapat berapa tadi? 5 nisbah 10. Jadi ini sama dengan 1 nisbah 2. Okey, dan selesai yang kedua. Yang ketiga, tentukan kecurunan bagi garis lurus AB dan CD. Adakah garis lurus AB dan CD selari? Okey, nak tentukan kecurunan. Macam mana kita nak tentukan kecurunan? Okey, ini untuk B, ini untuk C. Kecurunan kita cari jarak menjancang perkan jarak mengufuk. Betul? So, untuk kecurunan AB, vektor AB sama dengan jarak menjancangnya 4, jarak mengufuk 3. Kecurunan bagi vektor CD sama dengan 8/6. So, 8/6 pun sama dengan 4/3. Okey, jadi adakah dia sama? Maksudnya, kecurunannya adalah sama. Okey, tentukan adakah garis itu selari. Kalau kecurunannya sama, maksudnya garis itu adalah selari. Okey, garis CD dengan AB adalah selari. So, ungkapkan vektor AB dalam sebutan CD. Okey, tengok yang terakhir iaitu D. Ungkapkan AB dalam sebutan CD. AB sama dengan apa CD? AB sama dengan apa CD? Itu maksud dia ungkapkan dalam sebutan CD. Okey, jadi kita tengok AB paling yang kecil kan? Jadi AB adalah, kita tengok balik kepada ratio kita tadi. Okey, AB 1 bahagian, CD 2 bahagian. Maksudnya, AB adalah setengah daripada 1/2 CD. Okey, 1/2 setengah daripada CD. Itu adalah AB. Kalau dia suruh ungkapkan CD dalam sebutan AB, maksudnya CD sama dengan 2 kali AB. Okey, ini konsep ratio yang kita tengok tadi. Boleh. So, jika diberi dua vektor AB, A dan B yang selari, adakah hubungan antara A dan B? Bincangkan bersama rakan.
Okey, tengok hasilnya yang kita tengok tadi, yang kita buat tadi. Okey, didapati, dapat disimpulkan bahawa jika dua vektor adalah selari, maka satu vektor ialah hasil darab skala dengan vektor yang satu lagi. Okey, tengok kat sini. A dan B adalah selari jika dan hanya jika A sama dengan K darab vektor B. Vektor A sama dengan K darab vektor B. So, tolong ingat betul-betul yang ini, konsep ni. Okey, maksudnya dekat sini dia boleh dua hala jika dan hanya jika. Maksudnya jika A dan B adalah selari, maka A sama dengan K darab vektor B. Vektor A sama dengan K darab vektor B. Atau dia terbalikkan, iaitu jika vektor A sama dengan K darab vektor B, okey, maka A dan B adalah selari. So, dia boleh tanya dua benda kat sini. So, konsep asalnya kalau selari, maka A sama dengan KB ataupun vektor A sama dengan K darab vektor B. Atau kalau kita boleh simpulkan yang A sama dengan vektor A sama dengan vektor B didarabkan dengan satu skala, maka vektor itu adalah selari. Okey, so dua benda ni kena ingat. Sebab ini banyak konsep masuk dalam yang selalu ditanya lah. Okey, kalau kamu tak ingat konsep ini, okey, susah kita nak jawab soalan lepas ni. Okey, dan satu lagi yang ini pun penting, iaitu jika A dan B ialah dua vektor bukan sifar dan tidak selari, dengan keadaan H darab vektor A sama dengan K darab vektor B, maka H sama dengan K sama dengan kosong. Boleh faham tak yang tu? Nanti kita tengok contoh. Yang ini pun kadang-kadang kita terlepas pandang sebab dia hanya konsep dia macam tu saja. Tapi kamu kena ingat, kalau diberi dua vektor bukan sifar dan tak selari. Okay, maksudnya dia wujud vektor itu ada tapi dia tak selari. Maka, skala darabkan satu vektor itu sama dengan, kalau diberi dalam bentuk persamaan macam ni, kita boleh ambil H dengan K itu keluar. Okay, H sama dengan K. So, ini sama dengan kosong. Okay, kita tengok contoh di bawah. Okay, contoh yang 6 diberi P, vektor PQ sama dengan A, vektor QR sama dengan B, RS sama dengan negatif 2A dan ST. Vektor ST sama dengan 4B, pasangan vektor manakah yang selari. Okay, kalau kita tengok kat sini, okay, obviously lah nampak kat sini PQ dengan RS ni, dia selari tapi dia ada arah dia bertentangan. Okay, kalau kita tengok vektor yang ini pula, QR dengan ST pun selari sebab dia vektor sama B dengan B, betul tak? Okay, so diberi PQ sama dengan A dan RS sama dengan negatif 2A, maka RS sama dengan negatif 2. Nampak tak? Pada A ni dia tempatkan ataupun masukkan PQ. Okay, maksudnya vektor RS sama dengan negatif 2 vektor PQ. Okay, maka PQ, oleh itu PQ dan RS adalah selari. So, sama juga dengan konsep untuk QR, kamu boleh tengok sendiri. Okay, cikgu terus pada contoh 7, diberi PQ sama dengan vektor U dan vektor QR sama dengan 5U, tunjukkan bahawa PQ dan R adalah segaris. Okay, kalau kita tengok segaris, maksudnya mestilah salah satu ni adalah, kita tengok PQ, QR. PQ, satu lagi adalah QR. Kalau dia selari, maksudnya dia boleh sambung kat sini. Betul tak? Dia boleh jadi segaris. Kalau dia selari, maksudnya baru kita boleh gunakan konsep segaris tu. Dia boleh sambung terus kepada ni. Kalau kita tak dapat buktikan yang dia selari, mungkin kita tak dapatlah segaris tu. Okay, maksudnya kat sini penting kalau ada perkataan soalan tu tanya mengenai segaris. Yang pertama sekali kamu kena buktikan yang dia adalah selari. Kalau dia tak selari, maksudnya dia bukan segaris. Kalau dia selari, maksudnya dia boleh dikatakan adalah segaris. Jadi satu titik itu adalah titik sepunya. Okay, iaitu kat sini titik Q dan sepunya.
Okay, sebab kita ada Q, kat sini ada Q. Mungkin bentuk dia macam ni. P, Q, okay, Q kat sini, QR. So kat sini dia jadi tak segaris. Okay, kalau dia selari, kalau kita ada P, Q dan QR, dia selari, maksudnya dia terus boleh sambung di sini. Terus boleh sambung Q ke R. Okay, itu maksud segaris. Dan konsep ini pun selalu ditanya dalam exam. Jadi kamu kena fahamkan. Ingat bila sebut saja segaris, gunakan konsep keselarian tadi. Okey. Selari maksudnya contohnya vektor itu mestilah boleh didarabkan dengan satu skala kan. Contohnya vektor A sama dengan K vektor B. Ini kena ingat. Dia ada satu nilai yang kita kena darabkan, itu baru kita boleh nyatakan ia adalah selari. Okey, so tengok penyelesaian dekat sini. Diberi PQ sama dengan U dan vektor QR sama dengan 5U. Maka kita boleh gantikan pada tempat U ni dengan PQ. Okey, so maka dia adalah selari, jadi titik Q ialah titik sepunya. Ini kena nyatakan sedikit untuk kita buktikan yang dia adalah segaris. Okey, contoh 8. Diberi vektor-vektor bukan sifar A, B adalah tidak selari dan H. Okey, yang inilah yang tadi. Okey, vektor kosong bukan vektor sifar tadi. Tengok, highlightkan perkataan bukan sifar dan tidak selari. Bila bukan sifar dan tidak selari, so kita akan gunakan konsep H sama dengan K sama dengan kosong. Okey, iaitu H vektor A sama dengan K vektor B. Kalau kita letakkan dalam bentuk keadaan macam ni, okey, kita akan keluarkan H dengan K dan samakan dengan sifar. So, kalau tengok soalan di sini, dia dah asingkan vektor A di sini, vektor B di sini, maka ini adalah H awak, ini adalah K awak. Jadi terus kita ambil saja H, kita keluarkan dan samakan dengan sifar, terus dapat nilai H yang kita kendaki dan terus ambil di sini untuk dapatkan K, samakan dengan sifar dan terus dapatkan nilai K. Okey? So, ini untuk soalan konjektor bagi yang ini. Boleh? Okey. So, sampai itu saja. Cikgu harap kamu boleh cuba sendiri untuk soalan dalam buku modul. Okay, kalau kamu tengok buku modul, kamu boleh mula daripada latihan 5. Okay, yang berkaitan dengan ni, latihan 5 sehingga latihan 6. Okay, latihan 6. Okay, so cikgu dah cover sampai latihan 6 untuk latihan di sinilah. Okay, untuk contoh 8 ini. Dan untuk latih diri 8.4, sekiranya kamu dah selesai modul, kamu boleh cuba sendiri yang ini. Okay, kalau ada masalah boleh berhubung dengan cikgu dan tanya cikgu. Okay, so selamat berjumpa lagi dan selamat mencuba. Okay, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Okay, selamat mencuba semua. Assalamualaikum.